Antara beberapa tempat laluan hijrah baginda adalah seperti Hudaibiyah, Wadi Fatimah, Hada, Wadi Qudaid dan Quba. Laluan hijrah ini merupakan sebahagian dari laluan Rasulullah ke Madinah, di mana ia menyimpan sejarah berharga dan kekal menjadi tempat tumpuan ziarah umat Islam sehingga kini. Setelah bermusafir selama 10 hari, pada hari Isnin, Rasulullah sampai di pinggir kota Madinah, iaitu Quba. Di sini, baginda mengasaskan masjid yang pertama di Madinah, dikenali sebagai Masjid Quba, yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan pujian takwa dan kebersihan. Pada petang Jumaat yang damai, Rasulullah SAW menunggang untanya Al-Qaswa memasuki kota Madinah dan disambut dengan penuh meriah oleh masyarakatnya. Di tempat unta baginda berhenti inilah didirikan tapak Masjid Nabawi yang kekal menjadi tempat ibadat dan tanah suci umat Islam sehingga kiamat. Allah Ta'ala berikan kepada unta tersebut untuk menunjukkan tapak ataupun lokasi pembinaan masjid yang agung, Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Begitulah manusia kadang-kadang tidak harus membongkak dan membangga diri. Kita kadang-kadang belajar benda-benda yang penting hanya daripada haiwan. Inilah antara hikmah yang ingin diajar menerusi peristiwa yang berlaku yang cukup hebat, peristiwa perpindahan Nabi SAW dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah, negeri tadahan wahyu yang menyimpan khazanah berharga sirah Rasulullah SAW ini sedang pesat membangun. Beberapa projek pembangunan berskala mega telah dirancang dalam Pelan Pembangunan Menyeluruh Madinah Al-Munawwarah. Berdasarkan keluasan pusat bandar Madinah sekarang yang hanya sekitar 2.6 km persegi dengan Masjid Nabawi berada di tengah-tengahnya, sudah pasti ia tidak mampu untuk menampung pertambahan kunjungan para jemaah untuk tempoh beberapa tahun akan datang. Oleh itu, peluasan pusat bandar Madinah dan Masjid Nabawi adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Setiap umat Islam yang mengunjungi bumi suci ini pasti tidak terlepas dari menziarahi beberapa tempat warisan sejarah Rasulullah SAW untuk dihayati. Antaranya adalah seperti Masjid Jum'ah, Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Qiblatain dan banyak lagi. Manakala tempat bersejarah yang menjadi saksi pertembungan di antara hak dan batil pula adalah seperti Medan Uhud dan kawasan sekitar Masjid Sab'ah. Madinah memang terkenal dengan keindahan lanskap ladang tamarnya. Tidak hairanlah apabila kota suci ini merupakan pengeluar buah tamar nombor 1 di Arab Saudi. Antara tamar yang paling terkenal di sini adalah Tamar Ajwa atau lebih dikenali di kalangan masyarakat Melayu sebagai Tamar Nabi. Ia bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir kerana didoakan keberkatannya oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Ziarah bumi Madinah dirasakan tidak sempurna jika tidak mengunjungi kilang percetakan Al-Quran. Di sinilah sebuah kompleks percetakan Al-Quran yang terbesar di dunia beroperasi dengan menggunakan teknik percetakan paling moden dan cepat. Seperti di Mekah, tanah perkuburan Baqi' bersebelahan dengan Masjid Nabawi merupakan kawasan perkuburan yang paling popular kerana di sinilah beribu-ribu tokoh para sahabat dan ulama besar disemadikan. Begitu juga dengan beberapa sahabat yang lain, antaranya Anas bin Malik dan juga ulama-ulama terkemuka, antaranya Imam Malik bin Anas sendiri dikebumikan di tanah perkuburan Baqi'. Dan juga antara ulama kontemporer yang kita boleh katakan Syekh Muhammad Al-Ghazali As-Saqqa yang merupakan guru kepada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahumullah, maka mereka juga ataupun Syekh Ghazali sendiri dikebumikan di Baqi' atas permintaan dan doa beliau sendiri. Maka sewajarnya kita sebagai umat Islam tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Dan seorang sahabat saya sendiri juga yang belajar di Madinah Munawwarah
kerana banyak yang berdoa dan harapannya untuk dikebumikan di tanah perkuburan Baqi', akhirnya setelah kematian disebabkan oleh berlakunya kemalangan kereta bersama dengan keluarganya, beliau sendiri dikebumikan. Alhamdulillah, direzekikan Allah untuk dikebumikan di Baqi'.